Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang terjawab kenapa Bersatu terpaksa buat gimmick PRU mengejut. Ramai yang mau tahu termasuk saya. Mengapa tiba-tiba Azmin Ali umum kononnya ada PRU mengejut pada hujung tahun ini yang saya rasa itu hanyalah satu gimmick politik murahan yang tak mampu lagi mereka tahan. Mereka tak boleh lagi cari benda lain, tak boleh cari modal politik lain, terpaksa guna modal politik paling murahan itu. Kenapa nak buat PRU di tengah-tengah ni? Tak sabar lagi kah? Agung Pundah pun beri titah bahawa jangan ganggu kerajaan yang ada sekarang. Tapi kenapa kepingin sangat? Wah, itu yang kita tahu kenapa mereka lakukan. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, pemerhati politik menjangkakan hubungan Bersatu dan PAS sedang renggang. Menjadi punca parti diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin itu terpaksa menyebarkan desas-desus kononnya pilihan raya mengejut. Oh, rupa-rupanya macam tu. Rupa-rupanya macam tu. Nak sangat menutup kelemahan, nak sangat menutup kepincangan dalam Perikatan Nasional. Ini yang dia sanggup lakukan. Bertapa hinanya perbuatan politik murahan macam itu. Betul tidak, saudara-saudara sekalian? Muhammad Sayuti Omar berkata, ia adalah gimmick bagi mengeratkan semula hubungan politik dalam Perikatan Nasional kerana perubahan dalam PAS dianggap cukup membimbangkan Bersatu. Bacaan politik saya, Bersatu buat kenyataan itu kerana ia kini sudah terdesak kerana hubungannya dengan PAS sudah renggang, kata beliau lagi. Jadi, parti itu terpaksa buat gimmick bagi mengeratkan semula hubungan politik mereka menerusi Perikatan Nasional PN. Bersatu berharap kerenggangan itu tidak sampai retak pecah dan mereka bercerai. Kan dah bagi tahu dulu PAS tu dia suka main kayu tiga. Dia suka bercerai, dia suka main kolam. Tapi Bersatu tak faham-faham, Bersatu tak macam tak ambil kisah. Dulu UMNO dah kena, nah nanti Bersatu pula kena. Itulah sebabnya hati-hati dengan orang yang suka main dua kolam. Sebenar gelora angin tengkujuh dalam PAS sudah dihidu oleh Bersatu dan ia sangat membimbangkan tentang masa depannya, katanya di Facebook. Muhammad Sayuti yang juga seorang penulis buku politik berkata, keparahan hubungan Bersatu dengan PAS persis penghidap kanser yang hanya dibatasi tempo sahaja untuk berakhir. Terdahulu tiada angin, tiada ribut. Bersatu memberi bayangan mengenai kemungkinan pilihan raya mengejut atau snap election pada hujung tahun ini. Bahkan Muhyiddin dikatakan sudah mengeluarkan arahan supaya jentera parti bersiap sedia. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Mereka bukan saja takut tiada kuasa, lebih teruk lagi nak gunakan snap election, nak gunakan pilihan raya mengejut untuk kebaikan diri sendiri. Aku hairan jugalah kan. Jadi kebaikan untuk rakyat disimpan kat celah mana? Yang ini menggunakan snap election untuk mahu merapatkan semula hubungan antara Bersatu dan PAS. Hayo, macam mana boleh berlaku begini? Dijangkakan PAS akan ceraikan parti Bersatu. Kerana Bersatu sekarang ini sudah dapat dihidu, dilihat tidak lagi mempunyai kekuatan seperti pilihan raya yang lepas. Bersatu tidak punya akar umbi. Bersatu tidak ada jentera. Bersatu menang kerana mereka bekas daripada Barisan Nasional UMNO. Lihat sajalah nanti apa berlaku pada Azmin Ali. Boleh lagikah dia menang parlimen? Atau apa yang dia miliki ahli Dewan Undangan Negeri pun akan hilang juga.
gara-gara beliau sudah naik kepala. Jadi Sayuti Omar berkata, ia adalah gimmick pilihan raya. Ia adalah hanya sekadar gimmick bagi mengeratkan semula hubungan politik dalam Perikatan Nasional PN, karena perubahan dalam PAS dianggap cukup membimbangkan bersatu. Bersatu harus tahu, PAS ini dia lebih cepat berubah daripada pasang air di laut. Kemarin cakap lain, hari ini cakap lain, besok buat lain pula. Itulah yang mungkin akan berlaku. Hari ini dia kata dia sayang bersatu, besok belum tentu dia masih sayang bersatu. Mungkin dia dah mula sayang UMNO semula. Sebab kita pun tahu, PAS sekarang ini dah tak sabar-sabar lagi nak jadi kerajaan. Cara paling mudah untuk dia jadi kerajaan ialah bersahabatlah dengan musuh paling tegarnya dulu, yaitu Barisan Nasional. Dan aku pun heranlah sampai ke saat ini belum ada suara kencang daripada PAS pula tentang snap election ini. Yang kencang pun hanya daripada Parti Bersatu. Entahlah apa sudah jadi dengan PAS. Kebiasaan kalinya kalau ada perkara kencang diumumkan oleh Parti Bersatu, PAS tidak akan diam. PAS akan ambil bahagian. PAS akan ambil tunggangan. Tapi dia tak tunggang pun isu pilihan raya mengejut nih. Sampai ke waktu ini, belum ada sesiapa daripada kalangan pemimpin PAS yang tunggang isu pilihan raya mengejut ini. Jadi kesian jugalah aku tengok dengan Parti Bersatu nih. Mungkin betul lah 100% apa yang Muhammad Sayuti katakan ini. Bahawa gimmick yang diumumkan oleh Azmin Ali itu tujuannya hanya untuk mengeratkan semula hubungan politik dalam Perikatan Nasional. Kerana perubahan dalam PAS dianggap cukup membimbangkan bersatu. Kata Muhammad Sayuti Omar, bacaan politik saya, bersatu buat kenyataan itu kerana ia kini sudah terdesak. Kerana hubungannya dengan PAS sudah renggang. Jadi parti itu terpaksa buat gimmick bagi mengeratkan semula hubungan politik mereka menerusi Perikatan Nasional. Bersatu berharap kerenggangan itu tidak sampai retak, pecah dan mereka bercerai. Sebenarnya atau sebentar lagi gelora angin tengkujuh dalam PAS sudah dihidu oleh Bersatu. Dan ia sangat membimbangkan tentang masa depannya, kata Muhammad Sayuti lagi di Facebook. Sebenarnya Muhammad Sayuti ini bukan orang biasa. Dia juga adalah seorang penulis buku politik. Dan beliau berkata, keparahan hubungan Bersatu dengan PAS persis penghidap kanser yang hanya dibatasi tempoh sahaja untuk berakhir. Jadi, apakah Perikatan Nasional akan hancur pada bila-bila masa? Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perbuatan paling jahat dan terkutuk yang sedang menular di negara Malaysia yang harus dihentikan ialah perbuatan memfitnah dan perbuatan menghantar, muat naik, hantaran, kandungan palsu dan jelek berkait dengan raja-raja terutamanya Agong. Kita sebagai warga negara Malaysia tidaklah sepatutnya membuat atau terbiasa dengan tabiat tersebut. Dua tabiat ini harus kita hapuskan dalam dairi kehidupan kita, yaitu memfitnah dan menghantar kandungan palsu dan jelek. Lebih-lebih lagi itu berkaitan dengan Agong. Ramai penggiat politik sekarang ini, pengikut-pengikut politik sekarang ini, seakan-akan sudah terikut-ikut terbawa-bawa dengan tabiat memfitnah, menghantar hantaran jelek, dan menghantar kandungan palsu. Perbuatan itu sepatutnya ditegah daripada awal lagi. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan satu siasatan kepada 6 orang kerana muat naik kandungan palsu dan jelek berkait Agong di Facebook.
Ada kata padan muka mereka. Ada kata biarlah mereka menerima balasan akibat perbuatan mereka yang jahat itu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut menyiasat seorang suspek di Setapak kerana disyaki memuat naik kandungan palsu terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyiasat 6 individu kerana dipercayai memuat naik kandungan berunsur palsu dan jelek melibatkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Majlis Raja-Raja di Facebook. SKMM dalam satu kenyataan berkata, satu operasi pemeriksaan dijalankan hari ini terhadap seorang suspek di Setapak kerana disyaki memuat naik kandungan palsu terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dalam operasi ini, SKMM turut menyita satu unit telefon pintar dan satu unit kad SIM yang berkaitan dengan kes bagi membantu siasatan. Analisis forensik akan dijalankan ke atas peranti berkenan untuk mendapatkan keterangan bagi membuktikan kes, kata kenyataan itu lagi. Katanya, satu lagi kes akan disiasat secara bersama dengan unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman, di mana suspek diambil keterangan pada esok. Dua notis pula dikeluarkan SKMM kepada dua suspek untuk hadir memberi keterangan berkait kandungan yang dimuat naik mereka di Facebook. Menurut kenyataan itu lagi, operasi pemeriksaan bagi kes-kes lain pula akan dijalankan sepanjang minggu ini ke atas semua suspek di lokasi berasingan sekitar Sungai Petani di Kedah, Kota Baharu di Kelantan dan Krian serta Teluk Intan di Perak. Katanya, kes itu disiasat mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1-E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Siasatan menyeluruh akan dibuat dan seterusnya kes akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk keputusan selanjutnya, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.